Okey, nampak Okey, ni awak punya tesis kan, bab 1 sampai bab 3 kan? Betul, Ustaz. Okey, cuma saya agak macam keliru sikit lah. Awak punya objektif macam tak sama dengan awak punya statement problem. Jadi awak punya nanti apa tu bila buat soal selidik dia tak dapat menjawab soalan awak. Itu pandangan saya lah. Okey, saya tengok awak punya statement problem. Statement problem awak ni. Okey ni statement problem kita masalah Jadi dalam pernyataan masalah ni saya nampak yang pertama lebih kepada kepentingan akhlak kan, nilai akhlak tu Jadi isunya di sini kan, isu ni di sini satu saya nampak isu mahasiswa atau pelajar yang mengalami gejala sosial ataupun kerusakan akhlak. Itu satu yang tu isu dia kan. Okey. Kemudian persoalannya ialah berkaitan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Itu isunya. Okey. Yang kedua pula berkaitan dengan ni apa ni, berkaitan dengan peningkatan gejala sosial lah, ni sama lah di atas tadi kan. Ni sifatnya zina, semua mahram sebagainya. Okey. Isu yang kedua saya nampak di sini iaitu berkaitan dengan tenaga pengajar ini. Okey, dua. Okey. Yang ketiga awak cuma nak highlightkan berkaitan dengan kepentingan aspek akidah. Okey, jadi ada tiga isu kat sini. Pertama tentang kerusakan gejala sosial, kerusakan akhlak. Yang kedua berkaitan dengan guru yang tidak menerapkan nilai. Yang ketiga tentang keutamaan aspek akidah dalam pembentukan diri manusia. Tiga Betul, Ustaz. Okey, itu isunya. Jadi objektif awak ni macam lain sikit. Tiba-tiba mengenal pasti berkaitan dengan kaedah penerapan. Ini rasanya macam ada satu yang bahagian dua. Jadi awak nak buat perbandingan ni, ada isu perbandingan tak? Macam tak ada isu perbandingan. Mungkin kajian, awak dapati kajian mahasiswa lelaki tak sama dengan dapatan mahasiswa perempuan. Mungkin awak nak buat macam tu. Tapi dalam masalah dalam statement problem tak ada benda tu. Jadi takut tak jawab nanti, takut dia tak link. Tak link. Itu pandangan saya lah. Okey. Jadi kalau macam saya, pandangan saya yang pertama cuma nak tahu persepsi mahasiswa ni tentang gejala-gejala sosial tu. Faktor mungkin ataupun dia tahu apatah dikatakan gejala sosial, dia setuju tak sosial tu apa, masalah sosial tu apa, dia faham tu. Okey. Yang kedua baru dia masuk pada isu berkaitan guru tadi tu. Maknanya ada tak pendekatan guru ni sebagainya. Yang ketiga baru awak ambil sebagai pendekatan dia faham tak kepentingan akidah tu dalam nilai tu diperlukan dalam pengembangan diri. Itu tiga yang saya nampak lah. Yang ketiga apa, Ustaz? Peranan akidah dalam pembentukan nilai dalam diri, akhlak dalam diri. Begitu. Ini pandangan saya lah sebab berdasarkan statement problem awak. Kecuali awak dapat statement lain. Begitu. Okey. Kemudian bila berkaitan dengan tu pula dia ada yang konseptual ni. Jadi bila berkaitan dengan tu dia macam tak apa nak sama lah. Cuma saya nak tanya, tapi saya tak apalah, saya rahsia lah. Siapa yang menilai awak? Masa pengesahan tajuk? Pembentangan Viva ke? Pembentangan Viva tu? Ya. Dr. Faiz. Dr. Faiz dia kata okey? Tak kata apa-apa pun, dia suruh tegur, tukar objektif tu je. Dr. Faiz suruh tambah untuk perbandingan program TESOL dengan pendidikan Islam. Okey. Kalau begitu cara begini. Awak kena tambah statement problem. Okey.
Okay, awak dapatkan data-data. Sebab saya pun tak nak langkau orang yang menilai awak kan. Mungkin ada aspek tertentu dia dah nilai awak dah. Jadi berkaitan dengan statement problem, awak kena masukkan berkaitan isu, ada tak kajian berkaitan dengan pembandingan mahasiswa dengan mahasiswi. Macam tu. Ada tak? Macam tu. Sebab ni perbandingan ni. Okay? Ni. Pasal akhlak lah kiranya? Pasal akhlak lah ni. Dalam pengajian ada tak kajian kata orang lelaki ni contohnya, masa lelaki ni lebih peka ataupun lebih menilai contoh, ataupun yang perempuan ni lebih peka berkaitan dengan penerapan nilai berbanding dengan mahasiswa lelaki. Tu ada kajian dia tu. Jadi awak nak kaji benda tu dah ada di luar. Awak nak kaji adakah benda tu berlaku di dalam kuis, adakah dapatan sama atau tidak. Nak jawab ni. Ni nak jawab nanti ni dalam bab 4. Ni bab 5. Sebab nak jawab ni, saya tengok awak punya soal selidik tak apa. Nanti nak sokong data tu dengan apa? Tak ada bahan. Saya ada kat situ pula nanti. Sekadar awak nyatakan data. Lepas tu dalam bab 5 perbincangan awak tak dapat nak sokong bahan anda. Itu yang susah tu. Itu susah. Okey. Itu pandangan saya lah. Sebab ni memang bidang ni kan. Yang kedua pula ini. Ada tak kajian berkaitan dengan pelajar-pelajar pengajian Islam dan bukan pengajian Islam? Macam tu. Kajian mengatakan pelajar-pelajar pengajian Islam ni lebih terjurus kepada penilaian akhlak berbanding dengan pelajar yang bukan dalam bidang pendidikan Islam atau pengajian Islam. Mungkin faktor lingkungan, faktor budaya berbeza macam tu. Ada tak kajian gitu? Nak sokong awak punya yang 5 yang ketiga ni. Gitu. Okey, boleh? Okey. Itu nak mantapkan lagi lah sebab dalam bab 4 nanti ada data, bab 5 perbincangan. Jadi perbincangan tu data mana awak nak sokong awak punya kajian tu nanti. Contohnya kajian ini, dapatan saya ini sama seperti dapatan kajian Ahmad 2008 contohnya. Macam itulah. Atau kajian saya ini berbeza dengan kajian Ahmad 2008. Perbezaan dia sudut apa? Macam tu. Faktornya apa? Macam itulah analisis. Takut awak tak dapat nanti. Dia punya statement salah, objektif salah, kajian salah, kemudian kesimpulan salah. Jadi benda ni orang akan baca tau. Nanti awak dah siap, orang akan baca dekat library. Kan? Jadi bila baca, jadi macam tak kena. Jadi supervisor awak kenalah. Itu kan. Okey. Okey, seterusnya tak apa. Ini saya skip lah. Okey. Kemudian kajian ini kepada pelajar untuk menilai guru ya. Kaedah penerapan nilai yang digunakan. Kaedah penerapan. Baik, apa teori kaedah penerapan nilai yang digunakan? Imam Ghazali lah. Ni. Imam Ghazali. Penerapan nilai lah. Kaedah teladan, kebiasaan, nasihat, ganjaran, hukuman. Ni 5 kaedah awak fokus lah. Okey. Baik. 5 ni. Baik, 5 ni dibincangkan dalam bab 2 kan? Bincang bab 2. Ada Ada. Okey, ni lah dia. Penerapan nilai. Penerapan nilai. Pengajaran. Akidah. Persepsi. Dalam bab 2. Ini bab 1. Bab 1. Sorry. Dalam bab 2 ya. Dalam bab 2. Okey, jap. Okey. Dalam bab 2. Ni penerapan akidah. Okey, teori Ghazali ni. Kaedah teladan. Okey, teladan, kebiasaan, nasihat. Tak ada rujukan pun. Orang ambil kitab mana ni? Buku mana? Ada ni ada juga lah. Okey, tak apalah. Tengok dia lah. Ni dah hukuman Okey. Jadi baik. Okey lah tu. Jadi ada 5 kaedah ya. Daripada ni pula. Nampak ni Nampak tak soalan studi awak ni? Nampak. Okey.
Jadi yang pertama dari sudut borang depan ni ada tajuk. Okey. Okeylah. Tapi ada setengah orang letak nombor telefon, kalau ada isu dia akan telefon lah kalau ada isu. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau dia tak faham soalan ni dan sebagainya. Baik, keduanya Ustaz rasa kena Jantina. letak ke Ustaz? Apa dia? Nak kena letak ke tak perlu nombor? Terpulang lah. Kalau saya kata, biasa kalau tak nak letak nombor, kita letak email. Kita letak email kan. Soalan ni awak nak hard copy ke ataupun soft copy? Guna Google Form? Google Form. Awak baik awak email lah. Okay. Email lah senang. Nanti apa-apa dia akan email je kepada awak. Dia tak faham lah sebagainya. Okey, demografi kajian. Jantina lelaki perempuan, okey. Awak ini sarjana muda je? Tak ada diploma ya? Sarjana muda saja ya? Betul? Betul. Okey. Saja. Kemudian bachelor. Sem 6, Sem 7. Kenapa pilih Sem 6, Sem 7? Sebab dua-dua tu dah lepas belajar subjek tu. Yang subjek ni Sem berapa ni? 3052 ni? Hantar akidah waktu kami Sem 4. Sem 4. Ini Sem dengan saya lah ni. Okey, kod kursus. Awak ada letak latar belakang tak? Latar belakang kajian? Oh, tak ada. Latar belakang akademik? Oh, tak ada. Kena letak sebab nanti adalah salah satu faktor penerimaan dia, persepsi dia. Latar belakang. Contohnya latar belakang berkaitan dengan pengajian Islam. Dia faham Islam tu, saya tasawur ni bila? Peringkat SPM, peringkat asasi, peringkat mana? Tu pandang saya lah. Saya letak. Sebab bila Kau ambil result Ustaz? Ya? Kau ambil keputusan dia tak? Boleh juga. Boleh juga kalau nak ambil keputusan peringkat Islam, peringkat SPM. Cukup lah tu. Sama ada A, B, C, D kan? Itu pun boleh dapat penilaian juga tu. Okey. Okey. Jadi yang lain lelaki perempuan subjek dah diambil. Ada yang tak ambil ke ni? 2 kod khusus ni? Macam kalau pendidikan Islam ambil 2 kali. Kami ambil pengantar akidah dengan akidah Samiyah. Kalau TESL sekali je? Sekali je. TESL ni sajalah? Pengantar akidah je. Pengantar akidah saja. Tak bias ke? Itulah. Apalah, dia jadi faktor lah ni. Jadi faktor lah ni. Faktor pendorong lah ya. Okey. Kemudian berkaitan dengan ni, untuk menjawab objektif yang pertama tu macam mana awak nak buat? Awak nak analisis macam mana? Penting tu. Sebab awak terus kepada isunya, isinya, kaedah teladan, kaedah penyiasatan, nasihat, ganjaran, hukuman. Kan? Jadi awak punya, satu lagi ni. Betul lah. Satu lagi, bila awak buat macam ni, macam mana awak nak bezakan di antara dapatan 1, 2 dan 3? Dapatan 1, 2 dan 3? Ni objektif ni. Objektif 1, 2 dan 3 kan? Okey, yang pertama, apakah persepsi, kenapa sih persepsi akhlak? Jadi persepsi mana semualah tu, 4, 5 komponen tu. Okey, kemudian awak nak buat perbandingan pula. Dapatan lelaki dan perempuan. Saya nak buat perbandingan lelaki dan perempuan, mana lagi faham tentang kaedah penerapan tu. Kemudian terkesan dengan TESL, begitu? Macam tu je Ke tak sesuai? Saya ingat saya nak buat macam tu, tapi tak tahulah. Tak, saya takut macam mana awak nak analisis nanti, itu je. Benda sama je datanya.
kalau saya analisis macam tu, maksudnya saya jawab dulu. Lepas tu saya tengok diorang faham tak kaedah, adakah diorang faham kaedah tu guna tak waktu belajar. Itu pun kena tahu juga. Sebab mana pasti persepsi ni terhadap kaedah penerapan. Yang pertama, dia tahu tak kaedah-kaedah tu apa? Kalau dia tak tahu, macam mana dia nak nilai? Lah. Betul? Betul? Jadi soalan pertama, awak nyatakan persoalan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan contohnya kaedah apa yang awak guna tadi, kaedah apa? Kaedah teladan. Kaedah teladan ialah kaedah ni. Disetuju tak setuju? Baru dia tahu dulu. Jadi bila dia tahu, baru kita bawa kedua, kita berkaitan dengan pensyarah guna tak ni, sebagainya. Jadi baru kita boleh ambil sebagai isu faktor benda tu. Dia tak tahu punya, dia jawapan ni sebab dia tak faham teladan tu apa sebenarnya. Macam tu. Kalau tak ada lah awak nilai saya. Itu isunya lah. Okay. Kalau kita nak nilai pensyarah tu masuk ke terap tak terap nilai akhlak kan dalam subjek akidah. Tapi pelajar tu sendiri tak tahu itu adalah penerapan nilai. Macam tu. Jadi saya cadangkan kena nyatakan dululah berkaitan tu. Jelaskan dululah. Awak tanya berkaitan isu tu. Iaitu macam ni. Yang pertama ni, baik, bahagian A ni berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap penerapan nilai akhlak kan. Jadi awak menyatakan dulu berkaitan dengan nilai akhlak, penerapan nilai akhlak ialah ni. Contohnya penerapan nilai akhlak ialah guru memberi nasihat sebelum melakukan atau melaksanakan pengajaran akidah. Macam tu. Itu contoh-contoh penerapan tu. Lepas tu baru awak masuk item ni, teladan dan sebagainya. Begitu. Boleh? Mana nak bagi faham dulu. Jadi berkaitan dengan ni pula, awak kena bagi 3 lah. Bagi 3. Contohnya yang pertama ni, kaedah teladan. Awak tanya dulu berkaitan dengan kaedah teladan. Kaedah teladan ialah kaedah ni. Habis satu pernyataan. Dia setuju ke tak setuju, dia akan jawab. Mana kita tahu, dia faham tak faham kaedah teladan. Okey. Yang kedua barulah letak ni, pensyarah menjadikan kisah Nabi sebagai contoh pelakon yang baik. Macam tu. Letak dia punya definisi dulu, barulah letak pelakuan pensyarah tu nak nilai. Begitu. Itu pandangan saya lah. Kiranya jadi setiap kaedah tu saya kena nyatakan dulu lah sebelum. Definisikan dulu. Nak tengok dia pelajar ni dia faham tak faham berkaitan definisi tu. Kalau dia tak faham, macam mana dia nak nilai syarah dia? Macam tu. Tahu buat gitu dulu. Jadi kalau macam ni, teladan ni pula bila saya nampak ada 4 soalan. Awak bina 4 soalan berdasarkan apa? 4 soalan ni? Contohnya ni, kaedah teladan ni ada 4 soalan kan? Okey. Awak bina ni berdasarkan apa? Saya ada tengok contoh soalan. Awak adaptasi daripada orang luar? Orang lain? Kajian lain ke? Kajian lain, Kajian lain tu berkaitan apa? Akhlak. Akhlak. Okey. Akhlak dalam pengajaran. Dalam pengajaran dia? Okey. Kalau begitu, kalau awak ambil adaptasi tak ada masalah dah. Takut awak buat sendiri je. Sebab ada setengah kaedahnya bila buat soalan ni berdasarkan dalam bab 2. Okey. Bab 2 cerita tentang kaedah teladan. Kaedah teladan ialah ni definisinya. Kemudian contoh Rasulullah pakai kaedah ialah ni. Kaedah ni dari sudut diri pensyarah tu sendiri, kaedah dia dan contoh-contoh yang diberikan. Itu maksudnya. Macam ni kan ada 3. Dan benda ni mesti ada dalam bab 2.
Huraian ada mesti ada bab 2. Sebab nanti nak sokong data ni nanti. Oh, Faham faham. Jadi kalau gitu, kalau dah adaptasi saya tak nak komen lah, tak komen banyak lah. Cuma kena tambahkan, maknanya satu, ni ada 5. Tambah satu lagi tu berkaitan dengan definisi tu. Definisi teladan ni apa? Kaedah teladan ni apa? Okey. Okay. Macam ni pun samalah. Okey. Kaedah penerangan kan, pembiasaan dia. Ini pun samalah ikut kaedah tu ya. Ikut adaptasi daripada kajian lain tu ya. Okay. Adaptasi, tapi dia gunalah macam guru. Saya ubahlah sikit pensyarah. Tak apalah, mana adaptasi namanya, bukan ambil bulat-bulat kan. Ada. Betul lah tu tak salah. Cuba letaklah satu ni definisi. Kaedah pembiasaan itu apa? Okay. Membiasakan apa-apa. Sama ada dia setuju tak setuju tu terpulang pada ilmu dia lah. Ya. Okey, lepas tu baru dia akan jawab ni. Kaedah nasihat pun sama. Kaedah ganjaran sama, kaedah hukuman. Okeylah. Jadi nanti bila data tu first awak bandingkan dari sudut kefahaman dululah. Okey. Dia ada kefahaman dari sudut ni, perbandingan dari sudut kefahaman, perbandingan dari sudut apa tu kaedah, perbandingan dari sudut contoh-contoh ataupun tugasan berikan oleh pensyarah, contohlah tu. Okey, rasanya tu saja kot. Boleh komen? Ada nak tanya? Nanti saya cuma tambah statement problem lah untuk tambahkan, kuatkan lagi statement problem tu. Okey. Berkaitan dengan nilai di kalangan mahasiswa lelaki dan perempuan kalau ada kajian lah. Okey. Itulah pernah saya. Panel lah dah nilai, dia kata dah okey. Saya tak nak komen lah. Nanti awak nak buat 4 bab 5 takut ada problem nanti. Dia start kat situ, sangkut di situ, nanti memang tak ada data, tak ada kajian, dia tak ada hasil. Okey lah ya? Okey. Lepas tu tinggal soal selidik ni, saya tambah lagi satu soalan lagi kiranya. Tambah satu soalan lagi. Itu tambah kolom untuk latar belakang akademik dia. Okey. Okey. Next saya nak hantar balik dekat ustaz yang telah dibaiki. Bila last? Perlu ke? Ke saya komen gitu je ni. Jadi awak berdasarkan komen saya tu awak rujuk pada pensyarah awak lah. Okey. Itu je lah. Itu pandangan saya je. Tak komen saya komen lah. Kan? Jadi cuma nanti rintis dah buat? Belum. Rintis nak buat kat mana? Rintis guna Google Form juga? Tak, maknanya dia punya responden siapa? Responden dia responden dia budak SEM bawah. Budak SEM bawah? Baru ni yang kami nak test ni untuk SEM batch saya. Yang rintis yang SEM bawah ni. Oh, yang tengah belajar? Okey, boleh juga lah. Masalah. Okey, boleh lah. Tak apa. Okey, itu je. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nanti nak video ni.